Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah kita sambung lagi dengan bacaan hadis harian kita, iaitu 40 hadis daripada buku 40 hadis yang disusun oleh Imam Nawawi. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Daripada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, aku terdengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa-apa sahaja yang aku larang kamu melakukannya, hendaklah kamu jauhi, dan apa sahaja yang aku perintahkan kepadamu, maka lakukanlah seberapa daya kamu. Sesungguhnya kehancuran umat-umat sebelum kamu adalah kerana banyak bertanya dan berselisih dengan nabi-nabi mereka. Jadi hadis ini menceritakan tentang Nabi memberitahu kepada Abdurrahman bin Sakhr, iaitu Abu Hurairah. Nabi memberitahu bahawa apa-apa yang aku larang kamu melakukannya, maka hendaklah kamu jauhi. Jadi ini adalah berkaitan dengan penjelasan isu haram. Apa yang diharamkan, janganlah kamu buat. Dan seterusnya Nabi memberitahu, apa sahaja yang aku perintahkan kepadamu, maka lakukanlah seberapa daya kamu. Jadi benda ni perlu sedikit ulasan. Iaitulah benda yang Nabi SAW memberitahu ini, kita umpamakan, ataupun jawapannya kita boleh bahagikan kepada dua. Yang pertama adalah dari sudut perumpamaan, dan dari yang satu lagi jawapan kita akan kupas sikit tentang hukum fiqh lah. Jadi perumpamaan yang saya nak bawa hari ini adalah berkenaan dengan bila Nabi SAW sebut, apa-apa sahaja yang aku perintahkan kepadamu, maka lakukanlah seberapa daya kamu. Jadi boleh diumpamakan bila mana contoh yang saya boleh bagi, bila seorang murid atau pelajar bertanya kepada syekh mereka, tanya kepada guru mereka, apakah benda yang bila Nabi SAW bagi tahu suruh buat, maka kita perlu buat sedaya mampu kita. Seberapa daya kita kena buat. Jadi syekh ni tak menjawab macam mana apa yang diberitahu oleh Nabi itu secara direct. Jadi syekh ni ajak murid-murid dia ni pergi ke padang. Jadi syekh pun suruh anak-anak murid ni berlari. Dengan syekh sekali lah berlari pusing padang. Jadi round pertama masih lagi berlari, round kedua masih lagi berlari, tiga masih berlari. Bila masuk round keempat, ada yang dah berhenti di tepi. Masuk kelima, ada lagi yang lain. Sampailah berkurangan, sehinggalah akhir sekalinya syekh ni sendiri berlari sehinggalah terjatuh, tersungkur. Jadi anak murid syekh ni bertanyalah macam pelik bila ditanya tentang apa yang Nabi suruh buat sedaya mampu kamu. Bila Nabi suruh buatlah sedaya mampu kamu. Jadi inilah perumpamaan yang syekh tadi ataupun guru tadi nak bagi tahu, apa sahaja yang Nabi suruh buat, kita kena cuba untuk buat macam mana pun sekalipun. Bukannya kata bila letih sikit dah berhenti. Tak boleh. Maknanya kita kena buat sedaya upaya kita. Sungguh-sungguh tu. Jadi itu adalah dari sudut jawapan dari sudut perumpamaan, dan jawapan daripada sudut hukum pula boleh diceritakan tentang bila mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita sebagai hamba-Nya untuk berbuat sesuatu perkara, contoh ibadah, dari sudut solat, daripada sudut puasanya. Allah Subhanahu Wa Taala dengan yang Maha mengetahui, dia dah letakkan, maknanya Allah ni tahu dah ukuran manusia boleh buat ataupun tak sesuatu ibadah tu. Contoh solat 5 waktu sehari, nak kena bangun subuhnya, nak kena bangun nak kena zuhurnya tengah hari, kena ada semayang pula, malam ada isyak pula. Jadi 5 kali sehari untuk solat tu sebenarnya susah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dah tahu. Maknanya kemampuan seorang manusia ni buat solat tu ada kadar kemampuan dia, dan kadar kemampuan tu boleh diadaptasi oleh seseorang manusia. Jadi benda tu taklah terlampau menyusahkan. Dan seterusnya untuk puasa pula, puasa bulan Ramadan contohnya. Bila mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berpuasa pada pagi sehinggalah ke maghrib. Jadi perkara tu benda yang susah, tapi kemampuan atas manusia tu Allah dah tahu. Maknanya kita tak akan mati pun berpuasa tu. Jadi bila mana ada kadar kemampuan ni,
bila mana masyakkah ni ataupun kesusahan ni bertambah. Contoh, bila mana kita bermusafir. Jadi kita nak solat ada keringanannya, rukhsah yang kita kenali sebagai rukhsah. Jadi Allah dah susun comel dah. Apa yang diperintahkan pada kita ni semuanya kita boleh buat. Jadi tak ada orang kata tak ada alasan lah untuk kita meninggalkan solat, untuk kita meninggalkan puasa. Jadi semua yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala ini kita boleh buat sebenarnya. Dan last sekali Nabi berpesan, sesungguhnya kehancuran umat-umat sebelum kamu adalah kerana banyak bertanya dan berselisih dengan nabi-nabi mereka. Jadi benda ni ada sikit sebanyak penyakit dalam masyarakat kita. Contoh, terlalu banyak berhujah, terlalu banyak orang kata bercanggah pendapat, sehingga kadang-kadang bila bincang perkara yang tak perlu pun. Contoh dah saya bagi contoh macam kita masyarakat kita selalu buat bacaan Yasin malam Jumaat. Ada yang berkata dia bercanggah dengan pendapat, ada yang berkata betul ada hadis Nabi SAW menyarankan kita untuk membaca Al-Kahfi pada hari Jumaat. Tapi untuk orang yang contoh tak pandai untuk membaca Quran selain daripada surah Yasin, boleh dikategorikan benda tu sebenarnya tak ada masalah pun untuk dia. Contohlah dia memang tak pandai baca Quran dan Yasin sahaja yang dia pandai. Dan dalam masa seminggu tu hari Jumaat saja yang dia baca Quran. Jadi tak ada masalah pun untuk dia mengamalkan. Janganlah kita terlalu banyak berselisih pendapat seperti mana umat Nabi Musa AS bila diperintahkan untuk menyembelih lembu, tanya pula warna apa, tanya pula jenis yang macam mana pula nak sembelih dia. Jadi benda tu menyukarkan kita. Kadang-kadang benda yang dah diperintahkan kita tu benda yang mudah, jangan dipayahkan. Jadi insya-Allah apa yang disampaikan ini mudah-mudahan memberikan sedikit manfaat dan kesedaran bagi kita untuk terus melaksanakan ibadah Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baik mungkin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.